أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dan peninggalan daripada kedua ibu bapa mereka. Dan bagi golongan perempuan juga ada peninggalan daripada pusaka, peninggalan daripada kaum keluarga dan kerabat ibu bapanya, ibu bapa dan kaum kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak yang ditinggalkan, itulah bahagian yang telah diwajibkan, yakni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-45 dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Dan mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu majlis ilmu yang mana mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat kita melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu belajar dan ajarkan tentang ilmu faraid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk dalam hal perbezaan antara pusaka dan juga bukan pusaka. Perbezaan di antara harta pusaka dan juga bukan harta pusaka. Sebab ada di kalangan kita yang masih keliru, tertanya-tanya, yang ini termasuk harta pusaka ke bukan? Yang itu termasuk harta pusaka ke bukan? Jadi bagi dia semua dia anggap sebagai harta pusaka. Bahkan mungkin bagi setengah-setengah masyarakat kita menganggap harta pusaka ini hanya pada harta yang besar saja. Tanah, rumah, kenderaan, duit dalam akaun, itu sahaja. Benda-benda lain yang kecil-kecil milik si mati, mereka menganggap ini bukan harta pusaka. Telefon si mati, jam tangan si mati, apa jualah bajunya, kasutnya, dia menganggap itu bukan urusan pusaka. Dia mindset dia bila berurusan dengan pejabat tanah, itulah harta pusaka. Jadi sebenarnya yang dikatakan harta pusaka ini, selagi mana ianya ada nilai, maka itu adalah harta pusaka dan terikat dengan hukum faraid.
terkait dengan hukum faraid. Tak boleh suka-suka kita ambil sesuka hati kita. Cuma kadang-kadang kita menganggap pusaka ini hanya harta semata-mata. Ini pun kadang-kadang fahaman kita menganggap bila kata pusaka mesti kena harta. Tidak. Ada pusaka yang tidak melibatkan harta. Seperti contoh khiyar majlis. Seseorang yang berjumpa dengan kawannya di kedai makan. Kawannya kata, "Man, aku nak jual telefon bimbit ni lah dekat engkau." Okeylah, aku belilah. Berapa harganya? RM300. Okey, RM300. Kebetulan aku ada bawa duit ni, RM300. Maka dia bagi kat Man tu. Belum balik lagi ni, tengah-tengah sembang-sembang sambil tengok bola, meninggal kawan yang beli ni. Meninggal semasa dekat kedai makan tu. Maka dikatakan khiyar majlis dan menjadi hak waris untuk menentukan sama ada nak diteruskan pembelian itu ataupun tidak. Makna hak kepada siapa? Waris. Ada juga lagi yang dikatakan bukan harta, seperti contoh anjing. Seekor anjing yang dipelihara oleh si mati. Anjing ini dilatih untuk menjaga kebun. Harus di sisi agama Islam, harus bagi kita untuk memelihara anjing dengan tujuan-tujuan tertentu, untuk memburu, untuk menjaga kebun. Jadi dia bela ni sewaktu dia hidup untuk menjaga kebun daripada gangguan binatang-binatang lain, monyet dan sebagainya. Meninggal dunia pemilik anjing ini. Jadi orang tak boleh suka-suka hati ambil anjing tersebut kerana ia milik hak bukan dipustakai, tak, tetapi hak kepada waris. Sama ada waris nak bersetuju, okey ambil lah. Kena dapat persetujuan. Bukan bermakna harta semata-mata. Bila kata sebut faraid, tidak hanya melibatkan harta, hak juga terkait dengan hukum faraid. Kawan ni semasa hidup ada kandang kambing contoh, atau reban ayam. Najisnya itu kadang-kadang orang ambil untuk buat baju. Boleh jual ke tidak? Tak boleh. Haram jual sebab najis. Biasa kalau kita bayar tu bukan nilai najis itu, tetapi upah pekerja kandang itu atau pekerja reban untuk menskop masuk dalam guni upah dia, bukan kerana nilai najis. Tak boleh kita jual beli benda yang najis. Termasuk juga najis kambing, najis ayam tadi. Orang anggap oh ni si matinya dah meninggal dunia, bolehlah aku ambil. Tak, kena minta izin daripada waris-waris si mati tadi. Tak boleh sesuka hati. Jadi bila kata pusaka, kebanyakan kita faham harta lah, tanah, rumah, tetapi perkara-perkara yang melibatkan hak juga terkait dengan hukum faraid. Buku surat 45. Harta pusaka dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk. Antaranya, yang pertama, harta yang bersifat tetap seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, kebun dan lain-lain. Ini biasa, maklum, kita sedia maklum bila melibatkan harta yang ada geran terutamanya, kereta, tanah, rumah, maka biasa kita dengar akan berurusan di pejabat tanah, di unit pusaka. Itu kalau tidak lebih daripada 2 juta lah. Kalau lebih daripada 2 juta nilai harta si mati, urusannya di mahkamah tinggi sivil. Kalau melibatkan harta yang alih seperti duit, saham, yang mana nilainya tidak melebihi 600,000, tak ada aset yang tidak alih, tak ada tanah, tak ada rumah, maka urusannya di Amanah Raya Berhad ARB. Tetapi kalau misal kata melibatkan harta alih dan juga harta tidak alih. Harta alih apa dia? Harta yang mudah dialihkan, duit dalam simpanan, saham. Harta yang tidak alih ni susah untuk dipindah milik, tanah, rumah. Ada saja harta tidak alih sekalipun dia dengan syarat tidak melebihi daripada nilai 2 juta. Setakat ini masih lagi diguna pakai 2 juta. Dalam proses untuk dinaikkan nilai, urusan di pusaka kecil kepada 5 juta. Sekarang masih lagi 2 juta. Kalau 2 juta ke bawah melibatkan harta tidak alih, maka urusannya di unit pusaka kecil.
Kalau lebih daripada 2 juta, urusannya di mahkamah tinggi. Dan bila kata sebut pusaka, harta yang dimiliki oleh si mati semasa dia hidup. Kalau dah mati baru dapat harta, itu bukan harta pusaka. Tapi yang dikatakan harta pusaka milik sempurna si mati semasa dia hidup. Termasuk tadi seperti tanah, rumah, kilang, pejabat, kebun dan lain-lain. Yang kedua, harta yang bersifat mudah alih seperti wang tunai, wang simpanan, KWSP, kereta, pakaian dan sebagainya. Ini pun kita sedia maklum. Bila milik si mati, duit dalam akaun, duit dalam tabung haji, duit dalam KWSP, maka terkait dengan hukum faraid. Mesti dibahagi mengikut perkiraan pembahagian faraid. Yang ketiga, harta yang masih berjalan seperti perniagaan, hasil sewa, sewa rumah ada, sewa lot kedai ada, sewa kebun ada, sewa bendang ada, maka ianya juga termasuk dalam harta pusaka. Dan juga saham. Yang keempat, harta yang digadaikan oleh si mati dan masih boleh ditebus juga termasuk dalam harta pusaka. Jadi kalau misalnya kata si mati ini semasa hidup dia ada menggadaikan emas, rantai, gelang, subang, cincin dan sebagainya, ataupun dalam bentuk jongkong sekilo dia pergi gadaikan di Ar-Rahnu, akan termasuk dalam kategori harta pusaka sekiranya masih boleh ditebus. Yang kelima, hutang orang lain kepada si mati. Hutang orang lain kepada si mati. Kita tak tahu, mungkin arwah ini dia ada memberi hutang dekat orang lain. Masa kematian kita dah uruskan pusakanya. Lepas setahun ada orang datang jumpa dengan kita, mungkin selaku waris. Dulu saya ada pinjam duit dengan arwah si Fulan bin Fulan, RM1 juta, contoh. RM1 juta. Jadi hari ini saya nak bayar hutang saya RM1 juta. Jadi RM1 juta tadi termasuk dalam harta pusaka ke bukan? Termasuk. Termasuk dalam harta pusaka kerana milik si mati, milik sempurna si mati semasa hidup, dia bagi pinjam dekat orang. Yang keenam, harta-harta yang lain yang mempunyai nilai kebendaan, sekalipun nilainya kecil, tertakluk dengan hukum faraid. Sekalipun sebatang pen, sekalipun kopiah, sekalipun sepasang kasut, sekalipun telefon bimbit dan sebagainya, selagi mana ada nilai kebendaan, maka ia tertakluk dengan hukum faraid. Yang ketujuh, takaful berpenama. Apa makna takaful berpenama ni? Seperti contoh, kita ambil insurans kenderaan auto life. Setengah-setengah bank dia tak mewajibkan orang untuk ambil auto life insurans ataupun takaful, supaya bila kita mati, takaful ni akan cover baki hutang sepenuhnya. Atau kita beli rumah. Sekarang ni saya rasa boleh kata semua bank mewajibkan untuk orang yang membeli bank dan kena ambil takaful untuk cover dalam tempoh sekian-sekian, bayarannya sekian-sekian. Contoh, kalau misal kata dia mati meninggal dunia, maka pihak syarikat takaful ni akan membayar baki yang masih tinggal kepada pihak bank keseluruhan. Itu juga termasuk dalam harta si mati, harta pusaka. Berikut adalah bukan harta pusaka. Yang pertama, insurans konvensional. Insurans ada dua, satu yang Islamik dan satu yang konvensional. Mudah kalau kita ambil takaful, insya-Allah. Takaful ni insya-Allah diperakui sebagai yang halal. Kita ambil insurans kereta ke, insurans motor ke, insurans kita nak ambil hibah ke dan sebagainya, ambil yang berkonsep Islami. Sebab bila kita mati, harta tadi dah tak perlu untuk diasingkan oleh waris kita. Sebab bila dikatakan faraid, pembahagian hanya pada harta yang halal sahaja.
Adapun harta si mati yang tidak halal, maka ia tidak tertakluk kepada hukum faraid. Jadi bagaimana waris nak kena buat kepada harta yang tidak halal ni? Kena berikan kepada pihak Baitul Mal. Kalau kita di Malaysia, di Selangor ni dengan pihak MAIS lah, bawah Majlis Agama Islam Selangor yang menguruskan harta Baitul Mal. Yang kedua, dividen yang tidak patuh syariah. Bila kata dividen, biasa dapat dividen ni dekat mana? KSB, KWSP, tabung haji, dalam akaun simpanan kita pun kadang-kadang awal bulan, satu hari bulan akan masuk profit. Perasan tak? Kalau banyak profit tu makna simpanan dia banyak lah tu. Kalau sen-sen je maknanya sikit lah simpanannya. Kalau akaun kita akaun Islamik, jadi profit tadi termasuk dalam harta pusaka. Kalau misal kata KWSP kita akaun yang Islamik, sekarang KWSP masih lagi ada 2. Dah ada 2, Alhamdulillah. Masih lagi baru, saya ingat saya dalam tempoh 10 tahun ni baru ada yang Islamik. Jadi mana-mana yang ada akaun KWSP yang belum pindah statusnya kepada Islamik, segera tukar, supaya mudah bagi urusan waris untuk menentukan harta tersebut pusaka ataupun bukan. Tapi kalau tabung haji, Alhamdulillah boleh dikatakan semualah 100% patuh syariah. Dividennya, profitnya adalah halal dan tertakluk dengan hukum faraid. Yang ketiga, hasil perjudian. Ini maklumlah, makruf. Bila kata hasil perjudian, hasil yang tidak halal, tidak termasuk dalam harta pusaka dan wajib diberikan kepada pihak yang menguruskan harta tidak halal ini. Kalau kita di Malaysia, Baitul Mal. Yang keempat, khairat atau derma kematian. Ini pun kadang-kadang ada yang salah faham. Berlaku saja kematian, setengah-setengah tempat masih lagi ada amalan orang yang datang memberi sedekah, memberi derma, memberi sumbangan kepada orang yang meninggal dunia di rumah itulah. Kalau tempat saya di Sekincan, masih lagi ada bekas macam besin ataupun jug air, dimasukkan beras dalam tu. Jadi orang yang datang nak bagi sumbangan, dia masukkan tangan dia, duit tu digenggamlah, dimasukkan dalam beras. Setengah tempat lain saya tak tahu bagaimana keadaan, mungkin dalam tabung saja, dalam balang saja, masukkan macam tu. Itu sumbangan daripada orang yang datang layat, orang Jawa kata layat, datang ziarah orang kematian. Jadi duit tadi termasuk dalam harta pusaka ke bukan? Bukan termasuk dalam harta pusaka, kerana bukan milik si mati semasa dia hidup. Dapat bila? Selepas si mati meninggal dapat. Jadi harta tadi tak tertakluk dengan hukum faraid, terpulang kepada ahli waris. Andai orang yang memberi itu dikhususkan, ini duit RM1,000 untuk anak arwah yang masih bersekolah, maka wajib orang yang menerima duit tadi memberikan, digunakan untuk kegunaan anak si mati bersekolah. Kalau dia tak kata apa-apa, umum, masuk saja dalam tabung, masuk saja dalam balang, terpulang kepada ahli waris, nak gunakan atas kesepakatan untuk kegunaan apa. Bincanglah dengan waris-waris, kita gunakanlah duit ni ada dalam 4,000 orang bagi sumbangan ni. Jadi nak guna untuk apa? Kita buatlah jamuan, kita buat untuk buat makan-makan, mungkin kita nak buat majlis tahlil arwah. Jadi orang datang, kita gunakan duit ni untuk jamu tetamu yang datang. Boleh, tak ada masalah, kerana dia tak tertakluk dengan hukum faraid, dia bukan harta pusaka. Kenapa pentingnya Ustaz kita nak kaitkan pusaka ni dengan faraid? Kerana semua harta yang kita ada ini, bila kita mati, jangankan mati, waktu kita hidup pun milik Allah sebenarnya. Cuma Allah bagi pinjam kita dekat dunia ini. Bila kata pinjam, akhirat nanti Allah tanya balik, dari mana dapat, ke mana kita belanja. Jadi milik semua yang ada di dunia ini masih Allah, selain daripada Allah. Al-alam milik Allah, kerana Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Bukan hanya milik, tetapi Tuhan kepada setiap alam, maka dia menjadi milik yang mutlak. Cuma waktu kita hidup, kita gunakan untuk kebaikan kita, gunakan untuk itu, gunakan untuk ini, belanja untuk itu, cari daripada jalan begini, cari daripada jalan begitu. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bila kita mati, harta ni tadi akan jadi milik Allah, kembali kepada Allah. Maka Allah yang akan berikan kepada ahli waris. Sebab tu hukum yang lepas kita dah bincangkan ke belum tentang hukum pelaksanaan faraid, wajib fardu ain kepada semua ahli waris. Bukan
bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila dah berkelahi, bergaduh antara adik-beradik keluarga baru nak kembali kepada faraid, tidak. Tetapi faraid merupakan fardu wajib. Yusikumullahu fi auladikum, diperintahkan pembahagian kepada anak-anak kamu. Lizakari mithlu hazil unsayan, bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu suami-suami 1/2 daripada peninggalan harta isteri kamu, illam yakul lahunna walad, sekiranya dia tidak mempunyai anak. Ayat-ayat faraid ini menunjukkan fardu wajib kepada kita untuk laksanakan faraid. Cuma tempoh tu, kalau wajibnya sembahyang, dia ada fardu yang tempoh wajib itu muasa, luas. Solat zuhur, solat asar, solat isyak. Ada waktu sembahyang yang mudayyak, sempit, subuh, maghrib. Tetapi bila azan sahaja, kata ulama, bukan lepas azan semua wajib sembahyang, tidak. Selagi mana ada waktu itu, maka tak wajib pada awal. Dia menjadi berdosa. Contoh, tinggal 5 minit nak azan isyak, dia belum solat maghrib. Dalam keadaan itu dia tertidur mungkin. Dia tak berdosa lah sebab tertidur. Bangun-bangun tengok jam pukul 8.30. Isyak 8.35. Pada ketika itu, apa jua yang dia buat selain daripada urusan untuk sembahyang haram. Termasuk dia pergi dapur makan dulu, haram. Perbuatan makan tadi haram. Kerana waktu yang ada tu terlalu sempit untuk sembahyang. Begitu juga waktu-waktu yang lain. Azan saja belum wajib sembahyang kerana waktunya masih panjang. Kita sembahyang 10 minit, 5 minit, 10 minit lah lebih kurang. Kalau 4 rakaat tu mungkin dalam 10 minit, 7 minit, 8 minit. Itulah waktu yang kita gunakan untuk melaksanakan kefarduan sembahyang. Selagi mana tidak terlibat perkara haram, apa dia? Waktu dah semakin sempit dan pada ketika itu kita melakukan perkara yang lain, hukumnya haram. Jadi faraid ini nak dilaksanakan bila? Sebaiknya segera. Cuma belum jatuh hukum wajib. Bila waktu jatuh hukum wajib? Bila tak dilaksanakan, maka berlaku penyelewengan, berlaku makan harta secara batil. Ini yang banyak berlaku. Mati, meninggal dunia si mati, setahun tak diuruskan, 2 tahun tak diuruskan, 3 tahun baru nak uruskan. Waktu si mati meninggal dunia, malam mati tu almari penuh lagi dengan pinggan mangkuknya. Almari rak kasut penuh lagi dengan kasut-kasut dia, kasut si mati. Lepas 3 tahun agak-agak ada lagi tak pinggan mangkuk tu, dah berkaki semua. Kasut pun dah berkaki. Sebab tu dalam Islam disegerakan supaya uruskan pusaka secepat yang mungkin. Sebab kita takuti dalam tempoh kita bertangguh-tangguh tadi, berlakunya orang mengambil harta secara batil. Lebih takut lagi dia ambil itu hak anak yatim, anak si mati yang masih bawah umur. Dia rasa tak apa, ini kasut dia, ambil je lah. Makan harta batil, na'udzubillah min zalik. Yang kelima, pampasan setelah kematian. Pampasan seperti hibah. Kita bayar 100 sebulan contoh. Nanti kalau saya mati, saya dapat 300,000 diberikan kepada isteri saya contoh, letak nama siap-siap, berikan kepada mak saya, berikan kepada ibu saya, anak saya. Ini pampasan setelah kematian. Pencen terbitan, pencen bagi yang bekerja kerajaan. Pencen ini bukan harta pusaka. Jadi kadang-kadang ada juga di kalangan masyarakat kita, bila ada kematian orang ini kerja kerajaan, ada pencen, adik-beradiknya sibuk tanya. Adik-beradiknya sibuk tanya kerana apa? Dia menganggap pencen tadi harta pusaka. Sedangkan pencen bukan harta pusaka. Milik siapa? Milik isteri si mati, milik anak si mati selagi mana belum sampai usia 18 tahun atau sebelum 21 kalau masih belajar, masuk universiti, masih lagi dapat pencen arwah bapanya, arwah ibunya. Jadi pencen ini bukan harta pusaka dan tak tertakluk, dan kita di Malaysia ada aktanya, akta pencennya. Ada je punya akta dan juga terikat dengan undang-undang. Yang ketujuh, pampasan perkeso atau sokso pun
sama juga bukan harta pusaka. Jadi terpulang mengikut polisi pada syarikat. Contoh sokso, jadi perkes tu dapat kepada siapa, itulah yang berhak mendapat menerima harta tersebut. Yang ke-8 takaful hibbah. Macam contoh saya kata tadi, bayar bulan-bulan 100, 150, pampasan 300,000. Kalau saya mati, saya dah letak nama siap-siap, nama ayah, nama mak, nama anak, nama isteri. Itu bukan harta pusaka, tetapi siapa yang dapat mengikut polisi yang kita buat. Harta yang kecil tetap menjadi harta pusaka. Semua harta si mati diambil kira, sama ada nilainya besar atau kecil, seperti tanah, rumah, kereta, wang tunai, perabot rumah, peti ais, pinggan mangkuk, jam tangan, cincin, telefon, baju, kasut, pen, duit 5 sen sekalipun, dan lain-lain. Selagi mana ada nilai, maka tertakluk dengan hukum faraid. Semuanya adalah harta pusaka yang wajib difaraidkan. Haram mengambilnya, tidak kira nilainya besar atau kecil, tanpa mendapat keizinan seluruh ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka tersebut. Dalam ilmu faraid dinamakan sebagai takharuj, iaitu melepaskan hak. Topik ini akan dikupas dalam bahagian pengiraan nanti, iaitu keizinan daripada ahli waris itu memerlukan kepada beberapa syarat. Dalam bab takharuj nanti kita akan jumpa pada muka surat 262, jauh lagi. Tapi secara ringkas, apa makna takharuj? Iaitu keluar daripada perkataan kharaja. Bahasa Arabnya kharaja, keluar. Takkan berlaku perbuatan keluar jika tiada perbuatan masuk sebelumnya. Contoh, saya jumpa dengan kawan dekat luar masjid. Man, dari mana man? Aku baru keluar masjid. Tapi belum masuk. Boleh jadi tak? Dia menipu lah. Sebab dia belum masuk masjid, tiba-tiba dia kata aku baru keluar masjid. Kena masuk, ada perbuatan masuk, baru ada perbuatan keluar. Begitu juga dalam takharuj faraid, kena masuk faraid dulu, baru boleh keluar daripada pembahagian faraid. Dan ulama meletakkan syarat. Antara syaratnya, yang pertama, ahli waris telah akil baligh. Kalau misal kata waris ada yang tidak berakal, OKU dari segi akal, atau dia belum baligh. Belum baligh dari segi kita punya syarak lah, undang-undang Islam, baligh. Lelaki keluar mani, perempuan keluar haid. Kalau tak keluar mani, tak keluar haid, umur 15 tahun qamariyah dah dikira baligh. Dari segi hukum dia boleh menentukan, memutuskan. Tetapi perundangan kita di Malaysia, usia 18 tahun ke atas. Sebab tu kalau waris yang berusia bawah 18 tahun, yang akan memegang hartanya adalah amanah raya berhad. Bagi harta yang tidak alih, harta alih, maaf, bagi harta yang tidak alih, seperti tanah. Seperti tanah, kalau misal kata warisnya yang berusia bawah 18 tahun, dia akan masuk juga dalam geran yang baru nanti. Tetapi ada orang yang menjadi pemegang amanah dekat dalam geran. Sebab usia waris tadi belum mencapai 18 tahun. Ini undang-undang kita di Malaysia. Syarat pertama, nak keluar daripada kaedah faraid. Maksudnya apa? Dalam bahasa mudah kita faham, nak bagi sama rata. Ini biasa berlaku di kalangan waris. Kita tak nak ikut faraid, tak apalah, kita bagi sama rata je lah. Semua sepakat. Boleh dengan syarat ni. Pertama, di kalangan ahli waris akil dan juga baligh. Kalau misal kata ada ahli waris yang belum berakal ataupun gila, OKU dari segi mental, belum baligh, maka wajib kita yang waris lain ni bagi bahagian dia mengikut perkiraan faraid. Tak boleh ambil sepakat dia, walaupun dia kata tak apa, saya setuju bagi sama rata. Kalau misal kata bahagian asalnya mengikut faraid banyak, tetapi bila dia nak bagi sama rata jadi sedikit, tak boleh. Kita sebagai waris yang lain wajib bagi bahagian dia mengikut perkiraan pembahagian faraid bahagian dia. Ni yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ahli waris tersebut pandai menguruskan harta. Walaupun dia kanak-kanak, cukup baligh, cukup usianya, tetapi belum pandai menguruskan harta.
Terpulanglah kita punya KPI nak menentukan anak ini dah pandai menguruskan harta ke belum. Contoh kita bagi RM100 untuk belanja seminggu, sepatutnya cukup sebab masih bersekolah, sepatutnya. Tetapi hari kedua dah habis. Maknanya boros. Ini belum pandai menguruskan harta. Kita bagi seekar tanah contoh atau setengah ekar untuk dia usahakan kebun. Dia buat kebun. Hari pertama okey, hari kedua habis. Belum sampai sebulan dah habis tanaman, tak pandai menguruskan harta. Maka dia masih lagi belum boleh untuk memilih takharus daripada kaedah faraid. Yang ketiga, ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing. Ini penting. Kerana ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nasiban mafruḍah. Bahagian yang telah difardukan. Allah dah tetapkan suami sekian banyak ni, isteri sekian banyak ni, ayah ibu. Allah yang mewajibkan dalam Al-Quran. Jadi syarat yang ketiga ini, ahli waris tahu dan faham bahagian faraid masing-masing. Ini yang ramai terlepas pandang di kalangan masyarakat kita. Berlaku kematian, tak tahu pun bahagian masing-masing ikut faraid, terus bahagi sama rata. Terus bahagi sama rata. Saya tanya dengan guru saya, merangkap senior saya lah, Ustaz Harul Nizam bin Mat Husin, Syekh Rawi, Syekh Ruwaq Jawi di Mesir. Kalau di Malaysia pun kadang selalu dia masuk dalam TV pun pernah. Dekat utusan Malaysia ada dia punya slot satu muka surat. Saya tanya dengan dia, Ustaz, nak tanya tentang faraid. Bagaimana keadaan orang tua kita yang dulu-dulu, ataupun sekarang pun ada. Jangan tahu orang tua kita dulu-dulu, sekarang pun ada, yang mana dia bahagi faraid ini, bahagi pusaka ini tidak mengikut perkiraan faraid dan tak tahu pun, terus bahagi sama rata. Beliau menjawab, beliau pernah bertanya dengan gurunya Syekh Said Saltut, antara ahli jawatan kuasa Darul Ifta. Darul Ifta ni satu badan jabatan mufti satu Mesir. Kalau kita jabatan mufti negeri Selangor, jabatan mufti negeri Perak, Darul Ifta ni satu jabatan mufti satu Mesir, besar. Dan dia salah seorang ahli jawatan kuasa. Kata Syekh Said Saltun, andai misal kata kita waris terkini yang tahu kita dapat pusaka daripada orang tua kita, yang mana orang tua kita dapat dulu tak mengikut kaedah takharus. Salah satunya tahu dahulu bahagian mereka mengikut ketentuan Allah dari segi pembahagian faraid, maka kita wajib pulangkan balik kepada waris yang berhak. Andai misal kata bahagian orang tua kita daripada asalnya sedikit menjadi banyak. Asalnya patut dapat setengah ekar, tetapi bila bahagi sama rata dapat seekar contoh, makna dia dah mengambil hak waris lain. Maka wajib kita yang tahu untuk pulangkan ataupun bincang balik dengan waris yang bersama dengan mak atau ayah kita dulu, untuk bincang balik sepakat macam mana. Dulu ni sepatutnya arwah mak saya dapat setengah ekar je, tetapi mungkin dulu, dan kita tahu mereka tak mengikut faraid dan tak tahu pun tentang faraid, sebab mungkin dulu susah nak akses tentang, nak tanya dengan siapa pun tak tahu. Sekarang ni dia dah banyak kuliah-kuliah tentang faraid, banyak penerangan tentang faraid, alhamdulillah. Dan alhamdulillah di tingkatan 5 subjek syariah juga dah dimasukkan silibus tentang faraid. Saya walaupun masih lagi 30-an, saya kenal faraid ketika saya usia 18 tahun. Itu pun sebab ambil stam Sijil Tinggi Agama Malaysia, ada subjek tentang faraid. Daripada kecil sampai usia 17 tahun pernahlah dengar kata faraid, maknanya mati je orang, hartanya diparaidkan, tapi tak tahu pembahagian, tak pernah terdedah tentang ilmu faraid ini, kepada siapa warisnya, berapa bahagian setiap seorangnya, tak pernah tahu, dan tak tahu nak ambil kat mana. Kat dalam buku sekolah pun tak jumpa. Tetapi sekarang alhamdulillah
Kementerian Pendidikan dah masukkan silibus dalam subjek syariah, tak silap tingkatan 5 dah ada dah. Jadi anak-anak kita yang masih bersekolah, alhamdulillah dah tahu, kenal tentang faraid. Stam dah ada. Pergi Mesir di Al-Azhar tahun ketiga baru jumpa subjek faraid. Dia 4 tahun semua saya ambil syariah Islamiah. Tahun pertama berkait tentang taharah, yang kedua ibadah, yang kedua berkait tentang muamalah, yang ketiga tahun ketiga tentang bab munakahat termasuk dalam bab faraid, yang keempat tentang jinayat tahun keempat. Tahun ketiga baru jumpa tentang faraid. Maknanya pendedahan ketika itu masih belum meluas tentang ilmu faraid. Jadi mungkin kita beranggap mereka tidak membahagikan mengikut faraid. Maka bincang dengan waris-waris yang lain, macam mana ni, tak apalah, benda lama dah, selesai. Yang penting ada perbincangan dan reda antara satu dengan yang lain. Dan ini juga antara hikmah kenapa Islam meletakkan syarat kena tahu. Salah satunya of course kerana ini perintah Allah. Nasiban mafruḍa, tilka hududullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu adalah had-had ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya. Hikmah lainnya, bila kita tahu bahagian kita sebagai lelaki contohnya, kita ada adik perempuan, kita ada kakak, bahagian kita 2 nisbah 1. Lizakari mithlu hazil unthayain, Allah tetapkan dalam Quran. Tetapi kita bagi sama rata. Hikmahnya bila kita tahu kita punya bahagian patut dapat 3 ekar, tetapi bila bahagi sama rata jadi 2 ekar. Tak apalah, ambillah seekar ni bagi dekat kakak, bagi dekat adik perempuan, supaya aku punya, kakak punya, adik punya sama rata, masing-masing dapat 2 ekar. Contoh, ada sikap redha untuk menyerahkan hak dia, sebab dia dah tahu. Ini hikmah kenapa Islam meletakkan syarat mesti kena tahu. Kalau tak tahu, macam mana nak bagi? Haji nak derma ke masjid ke? Saya nak derma dekat masjid, nak bagi sumbangan dekat masjid. Berapa? Tak tahu nak bagi berapa. Tapi saya nak bagi, ya berapa? Tak tahu nak bagi berapa. Takkan jadi untuk menyumbang sebab tak tahu berapa. Begitu juga dikiaskan orang yang melepaskan hak. Konon-konon dia nak bagi sama rata, dia pun tak tahu bahagian dia berapa. Adakah daripada banyak jadi sedikit ataupun daripada sedikit jadi banyak? Dia tak tahu. Jadi Islam meletakkan syarat untuk tahu terlebih dahulu. Hikmah lain, mungkin boleh jadi dia tak tahu masa pembahagian tu bagi sama rata semua. Dia lelaki, lepas 20 tahun baru dia datang ke masjid, ada pengajian faraid, baru dia tahu, oh hukum faraid begini, sekian-sekian. Aku nak cuba kira balik. Kalau dulu aku dapat berapa kalau ikut faraid. Dia kira, sepatutnya dulu aku dapat 3 ekar tanah. Tetapi sebab dulu bagi sama rata dapat 2 ekar saja. Apa dia rasa agak-agak? Kalaulah dulu aku ikut faraid, aku mesti dapat 3 ekar. Akan berlaku penyesalan. Sebab dia tak tahu berapa bahagian dia. Sebab tu Islam meletakkan syarat untuk takharuj, untuk keluar daripada kaedah faraid. Syaratnya mesti kena tahu bahagian kepada setiap ahli waris. Ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, ahli waris mengizinkan dengan sukarela, sama ada dengan cara dibayarkan bahagian mereka kepada mereka, tebus hak atau tidak dibayar. Maksudnya apa? Takharuj ni maksudnya apa? Melepaskan hak. Sama ada melepaskan hak sebahagian atau semuanya. Sama ada melepaskan hak dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Contoh begini, seorang mati, ada 2 orang anak lelaki. Tanah arwah ada 2 ekar, sekar dekat kampung A, sekar dekat kampung B. Dari segi faraid, tanah kampung A 1/2 milik anak pertama, 1/2 milik anak kedua. Tanah kampung B 1/2 milik anak pertama, 1/2 milik anak kedua. Sebab itu harta pusaka. 2 orang waris ni ada hak kepada setiap harta pusaka. Telefon ada 1/2 milik anak yang pertama, 1/2 milik anak yang kedua. Jadi kata abang, macam ni lah dik, nilai tanah ni pun sama je lebih kurang, sebab dekat kampung yang sama, dekat daerah yang sama, negeri yang sama. Jadi harga sama je. Macam ni lah, tanah A ni
kita letak nama abang seorang, tanah B ni letak nama kau seorang. Itu nama takharus. Tanah A, adik dia melepaskan hak dia, tetapi dengan imbuhan. Imbuhannya apa? Okey, boleh bang, tapi tanah yang sana letak nama saya seorang. Itu imbuhan. Itu takharus. Atau tanpa imbuhan, abang kata, dek, okey, tanah ni ada 2 ekar, sepatutnya abang seka, kamu seka, tapi tak apalah, abang bagi kat kamu dua-dua. Sebab abang pun alhamdulillah, kehidupan abang pun ada, kerjaya, abang pun dah ada harta, kau anak ramai, kerja pun tak menentu, kerja kampung. Contoh dia kata macam tu. Boleh, itu pun termasuk dalam takharus, melepaskan hak tanpa imbuhan. Cerita tentang melepaskan hak, nanti kita akan sambungnya ni. Minggu lepas, sikit masa lagi boleh ya. Minggu lepas saya kuliah di Batu Laut. Rabu malam Khamis, petang tu ada orang telefon, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz malam ni, boleh tak? Saya kata saya ada kuliah malam ni. Boleh jumpa tapi lewat sikit, dalam pukul 9.30, dalam pukul 10 macam tu. Sebab dekat surau tu ada jamuan makan-makan. Biasa lepas makan tu ambil masuk. Pada pukul 9.30, pukul 10 baru habis. Okey, tak apalah, dia kata. Jumpa kat mana? Jumpa kat Medan Selera Batu Laut. Pergi-pergi ramai orang pindah dekat kedai Tom Yam. Sebab tak nak orang dengar lah, ramai orang kan. Jadi sampai-sampai tu, bila saya sampai ada 2 orang, suami isteri. Suaminya yang telefon saya, deal dengan saya tu suamilah. Isterinya dia bawa sekali. Sembang, tanya, Encik dari mana? Saya dari Puchong, katanya. Hai, kenapa Puchong sampai cari saya? Sebab dia kata saya kenal Ustaz dekat Facebook. Saya dapat nombor Ustaz dekat Facebook. Ustaz kadang-kadang buat live dekat Facebook, dekat YouTube. Jadi saya ambil nombor tu, saya nak jumpa Ustaz. Ustaz, sebelum tu saya nak minta izin, dia kata. Saya nak minta izin isteri saya rakam perbualan kita supaya menjadi bukti, nanti akan ditunjukkan kepada waris-waris yang lain. Saya kata, okey, tak ada masalah. Okay, isu dia bercakap, dia cerita, harta ni harta milik datuk dia. Datuknya ni meninggal dunia pada tahun 2010 lebih kurang. 2010, dah berapa tahun ni tak diuruskan. Dan adalah waris-warisnya, iaitu anak-anaknya, termasuk ibu kepada yang bertanya ni. Jadi ibu yang kepada yang bertanya ni salah seorang waris kepada harta datuknya. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Semasa hidup maknya ada cakap dengan adik-beradik yang lain, pakcik, makcik, orang yang bertanya ni lah, aku tak nak tanah milik abah, korang ambil lah. Itu takharus, melepaskan hak. Aku tak nak tanah ni, korang ambil lah. Kalau ikutkan ada bahagian dia, tetapi dia melepaskan hak. Dia kata dekat adik-beradik yang lain, tak apalah, aku tak nak tanah ni, korang ambil lah. Dan dia pun dah cerita kepada anak-anaknya sewaktu ibunya ni hidup. Dia cerita, tanah arwah atuk tu mak tak nak, mak bagi dekat pakcik-pakcik kamu, makcik-makcik kamu. Dah selesai. Kemudian meninggal dunia maknya tahun 2020, 10 tahun selepas kematian datuk. Belum diuruskan semasa hidup mak ni. Bermakna tanah tadi masih milik atas nama datuk. Bila atas nama datuk, hari ini baru nak uruskan. Jadi waris yang masuk ketika bicara kuasa nanti hanya waris yang hidup saja, termasuk anak kepada ibu ini, orang yang jumpa dengan saya ni. Dia juga termasuk waris daripada harta datuknya. Cuma dia bukan mewarisi harta datuk, tidak. Dia mewarisi harta ibunya, yang mana ibunya ada hak semasa hidup ibunya, cuma tak diuruskan. Meninggal dunia ibu, akan dapat kepada anaknya pula. Jadi dia tanya dengan kawan-kawan, saya tanya dengan kawan-kawan saya yang bahagian undang-undang dekat pejabat tanah dan sebagainya. Dia kata, kalau ikut undang-undang, saya ni ada hak daripada tanah arwah atuk. Sebab apa? Sebab nama masih lagi nama arwah atuk, dan saya termasuk waris. Saya dan adik-beradik saya yang lain termasuk waris. Saya kata, betul lah, dari segi undang-undang, ya, encik ada hak dan encik boleh tuntut dan boleh jadi menang. Sebab kuat, dia adalah waris.
Waris yang mewarisi harta ibunya yang dapat bahagian tanah datuknya. Cuma saya cakap dari segi hukum agama, cik dan adik-beradik tak ada hak kepada tanah tersebut. Kenapa pula Ustaz? Kerana tanah tersebut dah dihibahkan, dah diberikan semasa hidup arwah mak tadi kepada adik-beradik yang lain. Cuma silapnya tak diuruskan segera. Bila tak diuruskan segera, hibah tadi kena disahkan di mahkamah. Di mahkamah syariah barulah laku. Cakap mulut saja tak laku. Cakap mulut kita dekat Malaysia ni, undang-undang kita cakap mulut tak laku, tak ada hitam putih, tak laku. Kena buat pembuktian di mahkamah syariah. Dan ni antara peranan mahkamah syariah, mengesahkan hibah, mengesahkan wasiat yang mana tidak ada hitam putih, yang mana ada yang mempertikaikan kebenaran wasiat atau hibah tadi. Jadi kata dia, saya tanya juga, kalau ikutkan faraid ini wajib bagi, jadi saya ingat saya ni ada hak katanya. Jadi macam inilah encik, dari segi undang-undang encik boleh tuntut dan encik boleh menang, tetapi terus terang saya kata encik makan harta batil. Tetapi dari segi agama encik dah tak ada hak, kerana arwah mak dah berikan bahagian dia kepada adik-beradik yang lain. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku apa? Orang dah hibah, orang dah wasiat, dah dibinakan, dah diwakafkan dah pun tanah tadi untuk bina surau. Tetapi tak diuruskan, tak diwartakan, tak didaftarkan tanah tadi kepada pihak agama, kepada Pembinaan Wakaf Selangor. Contoh, mati pemilik tanah ni, anaknya tuntut tanah tapak surau. Ini banyak berlaku. Sebab tak ada hitam putih. Orang jual lot didi, tanah pertanian jual lot didi, kalau ikutkan tak boleh masuk nama, kerana syarat kanun tanah negara 1 ekar 1 nama. Dia jual 1 ekar 8 nama, masuk nama. Ada surat perjanjian di pejabat tanah, tak ada nama dalam geran, tak usah cerita. PA, surat PA kita panggil biasa surat PA. Start mulai tahun 2018 dah tak laku lagi dah surat PA, surat perjanjian jual beli. Jadi kalau ada yang masih membeli, hati-hati. Beli lot lidi, lot tanah lidi. Kalau lot satu lot tu tak ada masalah lah, boleh masuk nama dalam geran. Ini tak boleh masuk, tetapi ada surat perjanjian sahaja, tak laku. Mati owner geran, anak-anak tuntut tanah yang dah dibina rumah oleh pembeli tanah lot ni. Tuan-tuan boleh Google, banyak kes di Malaysia ni. Atas perintah mahkamah, rumah yang dah dibina 10 tahun, 20 tahun terpaksa dirobohkan. Dianggap sebagai penceroboh. Apa hak dia? Apa bukti dia ada hak pada tanah ni? Surat jual beli tak laku. Dalam geran ada tak tanah? Nama? Tak ada. Nama siapa? Nama si mati. Akan menjadi milik waris. Sama juga keadaan tadi. Jadi bila dia dapat penerangan macam tu, dia kata alhamdulillah Ustaz, 3 tahun isu ni tak selesai, saya dengan pakcik-pakcik pun jadi macam tak syok, dia kata. Jadi macam ada berselisih faham. Pakcik kata dulu mak kamu dah bagi dah. Jadi adik-beradik yang lain semua dah isi, dia ada satu form, satu borang untuk melepaskan hak bahagian anak-anak ni kepada pakcik-pakcik, kerana semasa hidup ibunya dah bagi. Dia je belum isi. Malam tu bila dia sampai ke Puchong, dia bagi gambar, screenshot dia dengan pakcik ni. Dia kata dia dah bagi dah bahagian tu, dah selesai. 3 tahun isu ni belum selesai, kerana anaknya menganggap dia ada hak. Dari segi undang-undang, ya, tetapi makan harta batil. Dari segi syarak, dia dah tak ada hak lagi dah, kerana dah dihibahkan oleh arwah mak tadi kepada adik-beradik yang lain, pakcik-pakcik dan makcik-makciknya. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada muka surat 46. Ada soalan 1-2 sebelum kita akhiri kalau ada. Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.